Okey, kita sambung lagi ya untuk hypothesis testing. Okey, sekarang kita tengok pula mean of non-normal population. Kalau sebelum ni kita kata mean daripada normal population but small sample, tapi sekarang mean with non-normal population with known variance also, but then we take a large sample. Okay. So since the sample is sufficiently large, then by the CLT, the central limit theorem, the distribution of the sample mean x bar is also normal ataupun approximately normal. Okay, jadi kita tengok contoh yang kedua. The length of a particular type of iron nails produced by a manufacturer has the standard deviation. Standard deviation telah pun diberi 6.8 mm. And then the target length for the iron nail is 38 mm. So ini adalah kalau dalam factory itu dia biasanya ada satu target length. Okay, apa yang dia nak capai? Yang dia nak capai itu adalah mu dia sama dengan 38 mm. Okay, jadi maksudnya dekat sini saya keluarkan maklumat. Jadi sekarang ni mu samalah dengan 38 mm. Okay, kemudian kita ada pula dia punya standard deviation yang ini samalah dengan 6.8 mm. Okay, 6.8 mm. Kemudian supervisor takes length measurement of a random sample of 100 nails. So n ni samalah dengan 100. Okay. Kemudian obtain a sample mean length. Dia dapat daripada sampel dia tu, dia dapat x bar dia. Okay, samalah dengan 39.4 mm. Itu daripada sampel mean lah. Okay. Jadi supervisor takes length measure. Okay, dah settle. Oh sorry, test whether the mean length is on target. Use the 5% significance level. Kemudian kita nak alpha kita samalah dengan 5%. So samalah dengan 0.05. Okay. Jadi kita teruskan buka page yang seterusnya. Jadi maksudnya boleh fill in the blank untuk nilai mu kan, untuk nilai mu sigma. Okay, kemudian ada n fill in the blank, kemudian ada x bar. Okay, so sekarang ni kita nak test lah dengan sigma sebanyak 5% whether the length of nails akan meets the target lah of 38 mm. Okay, jadi so first kita akan state the null and alternative hypothesis. So null hypothesis kita ialah mu sama dengan 38 mm. Okay, 38 mm. Jadi maksudnya H1. Okay, dekat sini saya cuba nak menggunakan yang the difference itu. Kita try gunakan two tail test. Boleh juga kalau nak gunakan one tail test. Kita dapat kat sini 39.4 kan. Okay, jadi kamu boleh juga nak menggunakan, kalau one tail test boleh gunakan yang inilah. Lebih besar daripada 38 mm. Okay, tapi nanti kita tak ada contoh pula yang untuk two tail test kan. Jadi kat sini cikgu gunakan tak sama dengan 38 mm. Okay, so two tail test ini boleh je kita gunakan dalam apa-apa keadaan. Okay, yang kedua kita punya alpha ialah sebanyak 0.05. Okay, daripada sinilah 5% ni. Okay, jadi sekarang select an appropriate probability distribution and determine the critical region. Okay, ceritanya dekat sini the population sigma ataupun standard deviation is known and the sample size is large. So the sampling distribution of x bar walaupun asalnya daripada population yang bukan normal, tapi sebabkan dia sufficiently large dan kita kata x bar is also normal lah dengan mean mu and standard deviation sigma over cert n. So this is a two tail test. Two tail test maksudnya dekat sinilah total area. Kalau two tail test kita akan ada beginilah. Okay, two tail test. Jadi maksudnya nanti yang 0.05 ini kita akan bahagi kepada dua kawasan. Okay, dua kawasan. Jadi setiap satu ni nilainya adalah 0.025. Sebelah sini pun 0.025. Jadi kita pun mencarilah, nak cari dia punya Z value untuk lower end area 0.025.
Okay, yang ini adalah 1.96. Okay, so sebelah negatif ni adalah negatif 1.96. Okay, jadi kawasan kecil dua-dua ni adalah dia punya rejection region, manakala yang tengah-tengah ni adalah acceptance region. Okay, so nilai yang kat tengah ni kebarangkalian dia sebanyak 0.95 lah. Alright. Okay, jadi kamu boleh mengisi lah. So dia punya critical values-nya sekarang ada dua lah. Critical values pertama ialah Z sama dengan negatif 1.96 ataupun Z sama dengan 1.96. Okay, manakala dia punya critical region-nya, okay, critical region adalah Z yang greater than 1.96 dan juga Z yang less than negatif 1.96. Okay, so sekarang kita akan calculate the value of test statistic. Okay, formulanya sama sahaja, iaitu X bar tolak mu bahagi dengan sigma over cert N. Okay, jadi dalam kes kita sekarang, X bar dia punya sample mean ialah 39.4. Kita nak tolakkan dengan 38, kemudian bahagikan dengan sigmanya adalah 6.8. Kita bahagikan dengan cert 100. Cert 100 maknanya 10 lah. Okay. Jadi saya dapat nilai dekat sini. Test statistik saya ialah 2.058. 2.058. So this is the value of test statistic. Okay. Jadi sekarang ni kita dapat nilai dekat sini, nilai yang positif. So bila kita dapat test statistik yang positif, kita akan compare dengan bahagian yang positif juga. Dia punya critical value tu kita ambil nilai yang positif, kita compare. Kalau kat sini dapat positif, kita compare dengan yang positif. Kalau kat sini dapat negatif, kita akan compare dengan negatif. Yang ini khas untuk two-tail test lah. Okay. Jadi sekarang untuk yang conclusionnya, so bila kita compare ni 2.058 ini dia termasuk di sini kan, dia lebih besar daripada 1.96. Maksudnya dia termasuk dalam rejection region. Okay, so boleh fill in the blank. The value of Z sama dengan 2.058 is greater than the critical value of 1.96 and thus it falls in the critical region. Jadi kesimpulannya kita akan reject H0. Reject H0. Maknanya dalam kes ini kita akan menerima H1 itu sebagai benar. Jadi akhirnya kita bolehlah buat satu conclusion dalam bentuk ayat. So conclusion kita tu conclude that the mean length of the iron nails produced by the manufacturer does not meet the target length of 38 mm. Maknanya kita menerima ini sebagai satu benda yang benar lah. So kita bolehlah tulis the mean, the mean length of iron nails produced, iron nails produced, does not meet the target length. Does not meet the target length. Macam itulah. The target length of 38 mm. Yang ini nanti semua cikgu akan snap gambar. Cikgu send dalam WhatsApp supaya tak ada yang ketinggalan lah. Jadi kesimpulannya kamu kena buat macam ni, reject H0 atau do not reject H0, and then buat dia punya kesimpulan akhir. Kalau dalam kes ini kesimpulan akhirnya based on H1. Kemudian kita terus pada mean of population with unknown variance, large sample. Ada juga case kita tak tahu dia punya variance, tak ada maklumat tentang variance, tapi dia large sample. So in practice, the population variance sigma squared usually not known. Jadi dalam setengah-setengah case je lah yang kita tahu dia punya standard deviation ni. Tapi kalau katakan kita tak tahu, kita boleh estimate dia daripada sampel. Maknanya kamu akan mengira sigma cap unbiased estimate for population variance ataupun population standard error daripada sampel. Jadi maksudnya
as long as the sample size is large, the normal approximation for the sample mean x bar remains valid even if sigma is replaced by its unbiased estimate sigma cap. Jadi maksudnya nanti kita akan mengira lah. Kita akan mengira untuk kes yang ini, kita akan dapatkan yang inilah menggunakan formula unbiased estimate of population variance. Kira daripada sampel dan gantikan tempat sigma dekat sini lah. Nanti dekat test statistik dia akan ada macam ni kan, x bar tolak mu bahagi dengan sigma. Kat sini kita gunakan sigma cap over set n. So this one kita estimate daripada sampel gunakan formula ini. Okay, contoh example 3 tu kita ada dalam example 3. Sekejap kita pandang dulu. Okay, example 3 tentang the true mean watch reading. A sample of 60 watches of a particular brand is checked for accuracy of kita nak check untuk accuracy lah. Example 3 tu. Okay, jadi dekat situ first kita keluarkan maklumat penting dululah. So mu dia samalah dengan 10,000,000. Ini bacaan jam yang biasa. Bacaan jam dia ada untuk bahagian minit dengan bahagian second saatnya kat sini. Okay, yang ini adalah untuk hours, minutes and second. Okay, let mu denote the true mean watch reading when the actual time nya x bar kita ni sama dengan yang kita buat daripada sampel. Rupanya dia lebih laju 0.12 second lebih cepat lah berbanding yang sebenarnya. Okay, and then sigma and then dia bagi nilai sigma. So yang ini sebenarnya adalah daripada sampel. Okay, daripada sampel dia bagi 1.8 second. Okay, use a significance level of 1%, theta sama dengan 0.01, whether and use to decide whether the evidence from the sample suggests the watches are fast. Okay, jadi maksudnya kita akan buat hypothesis testnya. So yang pertama ialah kita akan ambil H0, mu dia sama dengan inilah. Okay, ini yang sebenarnya. Okay, jam yang sebenar. Okay, ini yang standard ni lah yang sepatutnya. Tapi daripada sampel kita dapati dia lebih cepat 1.2 second. So greater than yang inilah. Okay, yang ini tak apa je lah untuk kita faham saja dalam stating hypothesis tu. Okay, kemudian yang kedua kita ada alfanya adalah 0.01. So now kita akan gunakan one tail test for a decrease. One tail test for a decrease. Okay, jadi dalam kes ini dia masih lagi normal population. Normal population sebab dia large sample, gunakan CLT. And then okay, dari segi dia punya taburan normalnya, kalau right tail test, so dekat sini adalah 0.01. Kat sini adalah 0.99. So dia punya critical value adalah 2.326 juga. 2.326 bahagian positif lah. Nilai-nilai ni biasa 1%, kadang-kadang 5%, kadang-kadang 2% ke. So kita akan biasalah dengan nilai-nilai ni. So kalau katakan one tail test, kita tak payah bagi 2. Kalau macam two tail test tadi, kita akan bagi 2 dia punya critical region. Okay, so 2.326 ini adalah kita punya critical value lah. Okay, so critical value-nya ialah 2.326, manakala critical region-nya adalah Z yang lebih besar daripada 2.326. Okay, jadi yang keempat nanti, tak cukup ruang pula. Yang keempat nanti kita akan kira test statistik dia lah. X bar tolak mu bahagi dengan sigma over set n. Yang ini ialah mu cap. Yang kita kira nanti daripada kita punya
sampel lah. Okay. Jadi sekarang mu cap not mu cap, sigma cap. Okay, sigma cap ni saya akan gunakan formula n per n tolak 1 s squared, tapi ada tanda punca kuasa 2 ni lah, sebab kat sini tak ada kuasa 2 kan. Okay, jadi saya terpaksa kira daripada sampel ini, saya punya sampel punya sigma. Okay, jadi n saya tadi ialah berapa tadi? Kita punya n berapa tadi? 60. Okay, so kat sini ialah 60 bahagi dengan 59, kemudian darab dengan saya punya sampel punya standard deviation ialah 1.8, so sini ialah kuasa 2. Okay, so saya kira dulu yang ini. So this one is 1.815 second. Okay, kita tak boleh terus ambil yang inilah untuk masukkan di sini, sebab yang ini sebenarnya adalah untuk population. So bila katakan unknown variance, maknanya kita akan estimate daripada sampel. Boleh ambil yang ini, tapi kita kena darabkan dengan n per n tolak 1 s squared lah, darab macam tu. Okay, untuk sigma kita ada punca kuasa 2. Okay, jadi maksudnya nanti saya punya x bar tu, saya tulis ke atas ni. Tulis ke atas. Jadi maksudnya saya punya nombor 4 so nilai z nanti samalah dengan x bar saya tadi ialah berapa? Okey, kita ambil perbezaan dia sajalah. Susah kita nak kira dalam bentuk jam ini. So kita ambil berapa dia lebih cepat. 1.2 tolak 0 lah. Maknanya ini tolak yang inilah, bahagian ini saja. Okey, kemudian bahagikan dengan sigma saya ialah ini. 1.815, kemudian bahagikan dengan set 60. So dah dapatlah test statistiknya ialah 5.122. Dah dapat yang itu, dan kita akan compare dengan yang di sinilah. Nampaknya 5.122 ini lebih besar daripada 2.326. Maksudnya dia falls dalam critical region. Maksudnya kita akan reject H0. So kesimpulan yang kelima, kita akan reject H0. Jadi dalam kes ini kita akan menerima kita punya yang kat sini bukannya x bar, kat sini ialah mu juga. Sorry, tertulis x bar pula. So kita akan menerima kita punya mana tadi? Betul lah. Yang ini tadi ialah x bar ni, betul. Sorry cikgu pernah pening tengok tulisan ni. Ni tadi. So kita akan menerima kita punya H1 lah. So dalam kes ini memang kita boleh buat kesimpulan reject H0 and conclude that the true average watch reading is faster than the actual time of 10.00.00 hours. So itu kesimpulannya. Okay, nanti cikgu snap gambar dan boleh fill in the blank. Okay.